MA63 hak Sabah, Sarawak terus dibela. Lebih 1,5 juta sertai perarakan sokong Palestin di Istanbul. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafikah Arif dalam Utama 9 pagi. Penduduk terjejas banjir di Sarawak terus meningkat. Samarahan dan Limbang, daerah terbaharu dilanda bencana alam itu selain Kuching. Menurut Kemas Kini Info Bencana JKM, 1,028 orang daripada 321 keluarga terpaksa dipindahkan. Mereka ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS. Di Segamat Johor pula, penduduk terjejas kekal 134 orang daripada 36 di 5 PPS. Papan pemuka status terkini pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijangka boleh diakses pada hujung bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud. Menurutnya, ia dibangunkan sebagai usaha meningkatkan ketelusan dan akses perkembangan pelaksanaan MA63 kepada rakyat, terutama berkaitan tuntutan 40% hak Sabah. Sehingga kini, 29 perkara MA63 telah dibincangkan. 13 perkara berjaya diselesaikan. Ini termasuk penyerahan kuasa kawal selia elektrik dan gas kepada Sabah, penukaran status pelaburan Bintulu kepada pelabuhan negeri serta pindaan undang-undang yang melibatkan kepentingan Sabah dan Sarawak. Baki 16 perkara lagi sedang dirunding secara berterusan dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63. Pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA, langkah penting bagi memperkukuh akuntabiliti platform digital serta keselamatan pengguna dalam lanskap siber negara. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, akta berkenaan akan meningkatkan tanggungjawab penyedia platform digital dalam melindungi rakyat daripada ancaman siber yang semakin serius, selain memperketat tindakan terhadap eksploitasi kanak-kanak, penipuan dalam talian, penyalahgunaan identiti serta kandungan ekstremisme. Berdasarkan rekod PDRM, rakyat Malaysia menanggung kerugian berjumlah 2.77 bilion ringgit akibat jenayah penipuan dalam talian bagi tempoh Januari 2023 hingga November 2025. Kes eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak turut menunjukkan peningkatan membimbangkan. Perkara itu turut dipersetujui Pensyarakanan Jabatan Komunikasi dan Media UPSI, Dr. Siti Nur Amalina Ahmad Tajuddin. Beliau mengakui wujud cabaran teknikal dan kos tambahan kepada penyedia platform, namun menekankan keselamatan kanak-kanak tidak boleh dikompromi. Mungkin ada yang berpendapat bahawa akta ini akan mengekang kreativiti penghasil kandungan ataupun mungkin akan ada kos-kos lain yang tidak dijangka, terutamanya yang melibatkan tapisan kepada kandungan sebelum dimaknai, ataupun mungkin akan ada isu-isu teknikal. Namun, apa yang ingin saya tegaskan apabila ia berkait dengan isu keselamatan, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak, sudah pasti tidak ada kompromi kepada perkara ini. Dr. Siti Nur Amalina Ahmad Tajuddin. Pelaksanaan beberapa inisiatif baharu berkat kuasa semalam menerima reaksi positif warga kota. Ini termasuk pelarasan kadar saman JPJ dan PDRM serta perintah khidmat masyarakat bagi kesalahan membuang sampah. Kita membawa baiklah kalau kerajaan yang buat tu. Ya, kita dapat disiplinkan untuk undang-undang raya yang ada dan juga untuk disiplinkan kita untuk bayar sama dengan hak dan kuasa bila kita dapat diskaun yang banyak daripada kerajaan. So yang tu actually is good. Then only you akan obey the rules. Kamu akan patuhi undang-undang dan kita pun boleh elakkan kemalangan ke any other things that happen in the future. So kalau you dapat saman, pergi bayar tempat kerja. Pada pendapat saya benda tu bagus sebab walkway kita, depan kedai kita nak pastikan benda tu bersih. Dan kalau kita nak harapkan bina apa kerja daripada DBKL pun benda tu tak terjaga kalau kita sendiri tak ada inisiatif daripada diri sendiri. So compound tu secara tak langsung dia mendidik kita untuk lebih berdisiplin untuk menjaga bandaraya kita. Sebenarnya kita ambil contoh sebagai negara jiran kita iaitu Singapura. Singapura dah buat benda tu dah lama. So why not kalau Malaysia ni pun buat? Sebab kita nak menjagakan persekitaran kita. Sebenarnya kita nak tarik pelancong-pelancong ni tengok Malaysia ni sebagai negara yang bersih.
Rakyat juga berterima kasih kepada Kerajaan Madani kerana mengekalkan kadar tol di 10 lebuh raya utama negara. Mereka berharap inisiatif itu diteruskan pada masa depan. Memang kita menyokonglah. Memang membantulah. Sekarang ni kalau kita nak ke mana pun semua. Tak banyak pun duit minyak lepas lah. Betul. Terima kasih lah BMX dapat membuat perkara ni. Yang lain-lain tu kita dah tengok banyak dibantu. Yang ni satu bantuan yang baik lah. Saya ambil kesempatan ini selalu balik kampung. Senang sikit lah. Belanja kurang. Jimat banyak. Saya ke utara sampai Penang. Terima kasih ya. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada kami untuk menjimatkan lebih banyak duit, dan penjimatan ini memberi kami untuk menampung kos sara hidup yang lebih tinggi, dan juga kami dapat kerap pergi melancong dalam negara, dan yang di samping itu menambahkan lebih banyaklah untuk industri pelancongan dalam negara kan. Berita seterusnya. Melaka merupakan antara destinasi yang dikenal pasti sebagai pemangkin segmen pelancongan kesihatan, khususnya pelancong dari Indonesia sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Ini dinyatakan Pengarah Bahagian Pentadbiran Tourism Malaysia Amirul Arifin Mat Nasir. Menurutnya, kepakaran dan kos yang kompetitif merupakan antara tarikan unik yang menjadikan Melaka pilihan pelancong kesihatan dari negara itu, sekaligus memberi peluangan baik kepada industri pelancongan Malaysia. Selain itu, Melaka menawarkan pelbagai segmen pelancongan lain seperti makanan, beli belah, kesenian, kebudayaan serta warisan dan akses mudah serta masa yang singkat untuk ke Melaka seperti melalui laluan air di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Terminal Feri Antarabangsa Melaka, Dumai. Perkhidmatan pengangkutan darat turut mendapat sambutan pelancong. Mod pengangkutan itu dapat menghubungkan bandar-bandar utama dengan destinasi pelancongan pada kos yang berpatutan dan selesa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Terminal Bersepadu Selatan, Syazwan Muhammad, terminal itu menyaksikan peningkatan ketara jumlah penumpang. Untuk minggu ini sahaja, TBS menerima kira-kira 30,000 hingga 40,000 pengunjung dari seluruh negeri, sama ada untuk tujuan melancong, pulang ke kampung atau perjalanan berkaitan persekolahan. 20,085 unit rumah nelayan telah dibaik pulih di seluruh negara menerusi projek khas perumahan nelayan PKPN sejak diperkenalkan pada 2012, manakala 263 unit rumah bina baharu berjaya disiapkan. Demikian menurut Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Hamdan Mahmad. Beliau berkata PKPN membantu mereka yang tidak memiliki rumah agar dapat tinggal dalam persekitaran lebih selamat dan selesa, sekaligus menjamin kesejahteraan keluarga nelayan. Bagi tahun ini, kerajaan memperuntukkan 10 juta ringgit lagi bagi pelaksanaan projek melibatkan 380 unit rumah nelayan di seluruh negara. Luar negara, kira-kira 520,000 orang berhimpun di Jambatan Galata, Istanbul semalam bagi menyertai perarakan besar-besaran menyokong Palestin. Barakan yang dianjurkan bawah payung Humanity Alliance dan National Will Platform itu disertai lebih 400 pertubuhan masyarakat sivil. Peserta perhimpunan menggesa agar pembunuhan beramai-ramai di Gaza dihentikan. Perhimpunan aman tersebut turut disertai menteri-menteri, pegawai kanan kerajaan serta tokoh yang tersenarai dalam protokol rasmi negara. Zohran Mamdani mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar New York sekaligus menjadi Muslim dan keturunan asal selatan pertama yang memimpin bandar terbesar di Amerika Syarikat itu. Upacara angkat sumpah berlangsung di stesen kereta api bawah tanah Old City Hall yang tidak lagi beroperasi. Ia disempurnakan oleh Peguam Negara New York, Letitia James. Mamdani, 34 tahun, merupakan individu kelahiran Afrika pertama yang berkhidmat sebagai Datuk Bandar New York. Beliau yang dilahirkan di Uganda memenangi pemilihan Datuk Bandar pada 4 November lalu dengan menewaskan bekas Gubernur Andrew Cuomo. Sekurang-kurangnya 47 maut dalam kebakaran di sebuah pusat peranginan mewah di Crans, Montana. Pihak polis memaklumkan kira-kira 115 yang lain cedera, kebanyakannya parah. Punca kejadian masih dalam siasatan. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejadian itu sebagai salah satu tragedi terburuk yang pernah dialami negara berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
MA63 hak Sabah, Sarawak terus dibela. Lebih 1,5 juta sertai perarakan sokong Palestin di Istanbul. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.